ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua pada pagi ini sentiasa berada di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada pagi ini dengan sebab sempena dengan musim perayaan, kita masih lagi berada dalam apa kita kata suasana hari raya. Saya memilih tajuk berkenaan dengan aurat, berkenaan dengan aurat. Dan tajuk ini sebenarnya sangat penting. Sebab apa sangat penting? Kerana aurat ini mempunyai kaitan dengan apa yang berlaku kepada Nabi Adam AS dan Hawa, sehingga diceritakan dalam Al-Quran apa yang berlaku kepada datuk nenek moyang kita ini. Jadi ini penting supaya kita dapat mengambil pelajaran daripada apa yang diceritakan dalam Al-Quran kepada kita semua. Tambahan pula dalam musim perayaan kan, banyak open house, kemudian kita pun ambil peluang untuk menggayakan pakaian masing-masing. Banyaklah kita lihat kadang-kadang mungkin kita terlupa berkenaan dengan aurat dan apa kaitan dengan peristiwa yang berlaku di antara iblis dengan Nabi Adam dan juga Hawa. Baik, sidang hadirin mukminin, yang pertamanya ialah kita kena belajar tentang strategi musuh kan, untuk kita berjaya dalam perlawanan ataupun pertandingan. Kalau dalam sukan sebagai contoh, kita boleh lihat bagaimana pemain-pemain ataupun atlet, dia akan melihat apa dia kekuatan dan juga kekurangan saingannya dalam apa sahaja sukan sekalipun. Kalau sewaktu kita di sekolah, di universiti, bila kita terlibat dalam pertandingan debat, pidato dan sebagainya, kita akan menonton pidato dan juga syarahan debat yang disertai oleh lawan kita untuk kita ketahui sejauh mana kekuatan, kelebihan dan kekurangan, kesilapan yang ada dan yang dilakukan oleh pesaing-pesaing kita. Itu realitinya. Kalau kita buka kedai, restoran, kita ada bisnes, kita ada perniagaan, tentu sekali kita ingin mengetahui competitors kita, pesaing-pesaing kita, apa yang mereka lakukan, strategi pemasaran mereka, kelebihan produk mereka, kekurangan, defect yang ada pada produk mereka dan sebagainya. Maka begitulah realitinya dalam kehidupan kita ini. Apabila kita berhadapan dengan iblis kan, dengan syaitan kan, dengan orang-orang yang cuba untuk merosakkan, menjahanamkan rumah tangga kita, keluarga kita, kehidupan kita, maka kita perlu mengetahui strategi mereka, apa yang mereka lakukan, usaha-usaha mereka, supaya kita dapat mengatur rancangan kita sendiri, apa yang patut
dan kita lakukan do's and don'ts dan sebagainya supaya kita tidak kalah dalam perlawanan ataupun pertentangan di antara kita dengan musuh kita, terutamanya apabila kita berbicara tentang iblis dan juga syaitan. Maka kita mulakan pada pagi ini, apabila kita berbicara tentang aurat dan juga musim perayaan ini, maka kita mulakan dengan kisah yang diceritakan dalam surah Baqarah ayat 35. Iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Kami berkata, yakni Allah Taala berkata, wahai Adam, tinggallah, menetaplah kamu dan isterimu di dalam syurga. Makanlah dengan nikmat pelbagai makanan yang ada di sana, di dalam syurga itu, sesuka hatimu, apa saja yang kamu mahu. Dan janganlah kamu mendekati pokok ini sehingga kamu menyebabkan kamu termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Adam dan Hawa diberikan tempat tinggal dalam syurga. Dan antara kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Adam dan Hawa ialah nikmat makanan yang pelbagai. Boleh makan apa sahaja. Cuma Allah Ta'ala kata jangan kamu mendekati pokok ini. Ada satu pengecualian. Kan? Dalam banyak-banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Adam AS itu dan juga Hawa, ada satu sahaja pengecualian. Jadi itu satu pokok. Yang mana Allah Ta'ala kata jangan dekati pokok ini sehingga menyebabkan kamu termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Maka ulama tafsir seperti Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, dia kata tentang pokok ni, dia kata nau'un min anwa'i syajar jannah. Dia kata pokok ni adalah salah satu pokok syurga. Pokok ni ada dalam syurga, dia memang pokok syurga. Dan dia kata Allahu a'lamu biha, Allah Taala lebih mengetahui tentang perkara ini. Allah Taala saja yang tahu. Kita tidak ada sebarang information berkenaan dengan pokok ini. Cuma dia kata yang jelasnya ialah Allah Ta'ala melarang Nabi Adam dan Hawa daripada mendekati pokok ni sebagai satu bentuk ujian. Kan? Sama ada Nabi Adam dan juga Hawa patuh ataupun tidak. Realiti sebenarnya, hakikat sebenarnya pokok itu apa sebenarnya kita tidak mengetahuinya. Kenapa Allah Ta'ala apa yang ada pada pokok itu kita tidak mengetahuinya. Tetapi apa yang disebut dalam Al-Quran dan ditafsirkan oleh para mufassirun ialah itu satu bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala kenakan kepada Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa. Tapi ini yang kita masuk part, kan, bahagian yang kita kena fokus, yang kita kena bagi perhatian supaya apa yang berlaku kepada Adam, kesilapan Nabi Adam dan juga Hawa, kita boleh jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Yang mana syaitan dia berusaha kan supaya Nabi Adam dan Hawa tidak patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Sehingga kan dalam satu riwayat dinyatakan bagaimana cara syaitan dia nak menarik perhatian dan juga cara untuk menggoda Nabi Adam dan Hawa ialah dia berpura-pura menangis. Dia berpura-pura menangis yang mana sehingga menyebabkan Nabi Adam ni terasa hiba. Hawa juga terasa hiba, sedih, tumpang sedih bila melihat syaitan ni menangis. Kan? Jadi syaitan ni kata dia sedih sebab dia kata pokok ni dia kata satu nikmat yang Adam dan Hawa takkan jumpa seperti mana nikmat yang ada pada pokok tu. Cuba kita tengok bagaimana syaitan ni dia berusaha untuk mengalahkan Nabi Adam AS dan Hawa. Maka apa yang dia kata kepada Nabi Adam AS? Dia kata, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Dia kata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kelebihan, keistimewaan, apa dia faedah, manfaat pokok khuldi, pokok yang kata kekal abadi ni, yang mana nanti kamu akan menjadi malaikat
di sini, kamu akan jadi malaikat yang mana kamu tidak akan binasa selama-lamanya. Jadi itu cara syaitan menggoda Nabi Adam alaihissalam. Yang mana dia kata, وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Dia kata, Tuhanmu melarang kamu daripada memakannya supaya engkau tidak jadi malaikat dan kamu tidak kekal di sini. Dan dia kata bahawa aku ini sebenarnya memang nak bagi nasihat yang baik kepada kamu. Baik. Apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada cerita syaitan menggoda Nabi Adam AS dan Hawa dengan kehidupan kita sekarang ini dan apa yang berlaku di sekeliling kita? Sebenarnya strategi syaitan ni sama. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam Al-Quran supaya kita ambil pelajaran. Macam kita belajar tentang sejarah lah. Kan kita belajar tentang sejarah. Contohnya kita belajar tentang sejarah Melaka. Kan? Bagaimana kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka sebagai contoh. Apa tujuannya? Supaya kita boleh ambil pelajaran. Melaka tidak kalah. Kemudian serangan seterusnya. Berlaku kekalahan kepada Melaka. Apa punca kepada kekalahan runtuhnya kota Melaka? Banyaklah kan faktor-faktor yang telah kita belajar. Antaranya ialah pengkhianatan dalaman sendiri terhadap kerajaan Melaka itu. Jadi apa pelajaran untuk kita? Sudah tentu kita ada pelajaran kan, iaitu bagaimana perpecahan di kalangan orang-orang Islam akan menyebabkan lemahnya kita dan sebagainya, dan benda itu berlaku pada setiap zaman dan pada setiap tempat. Jadi itu tujuan kita belajar sejarah kan, salah satunya untuk kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita pada masa kini, dan sejarah itu perkara yang berlaku pada waktu yang lampau. Maka samalah juga apabila kita belajar tentang sejarah yang berlaku kepada Nabi Adam AS dan Hawa. Tujuannya supaya kita boleh ambil sebagai pelajaran. Hari ini kita boleh lihat bagaimana love scam, Macau scam dan sebagainya. Kenapa ramai orang terjebak dengan pelbagai scam? Dan scammers ni memang sangat licik dalam memperdayakan kita, sebab mereka menggunakan kaedah yang sama kan untuk mendapatkan simpati, mendapatkan kasih sayang daripada kita. Mereka menggunakan kata-kata yang menggoda, kata-kata yang memikat dan sebagainya. Sebab itu apabila kita didatangi oleh pihak yang tertentu kan, yang cuba memikat kita, yang cuba menunjukkan simpati, meraih simpati kita dan sebagainya, itu kita kena berhati-hati kan. Kita kena berhati-hati sebab realitinya apa yang diceritakan dalam Al-Quran menunjukkan kepada kita memang syaitan dia menggunakan kaedah ini untuk memperdayakan kita. Bagi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan yang mungkin belum jelas lagi tentang perkara ini, saya ingin bagi satu contoh. Saya ingin bagi satu contoh yang mana ada rakan saya, kan, ada rakan saya yang menghubungi saya tentang masalah yang dia alami. Kenapa? Apa yang dia alami, iaitu ada orang yang menghubunginya dan bertanyakan soalan-soalan agama, kan, bertanyakan soalan-soalan agama. Jadi itu perkara biasa. Saya sendiri pun memang ramai orang yang menghubungi saya untuk bertanyakan soalan agama. Itu benda biasa. Tetapi ini yang dikatakan syaitan, kan? Dia menggunakan kaedah yang licik yang kita perlu belajar tentang bagaimana untuk kita mengesan kan kaedah-kaedah yang digunakan oleh syaitan, sama ada syaitan jin ataupun syaitan manusia dalam memperdayakan manusia. Iaitu mula-mula dia akan tanya soal agama, sebab kita ni mungkin sebab kita ustaz ataupun kita guru agama ataupun kita punya tempat rujuk orang dan sebagainya, tempat rujukan. Maka di peringkat awal tu cantik ditanya soalan-soalan tentang agama dan sebagainya. Kemudian selepas daripada itu maka dia akan dimasukkan jarum-jarum tujuan sebenar kenapa syaitan manusia ini menghubungi rakan saya tadi. Maka daripada selepas dah berapat dan sebagainya, kemudian barulah ada bergurau senda dan sebagainya. Kemudian daripada gurau senda itu menjadi aksi-aksi yang melampau, kan, aksi-aksi yang melampau, dan tanpa disedari
perbuatan-perbuatan itu dirakam, kan? Dirakam. Jadi menyebabkan rakan saya ini berada dalam kesusahan. Kan? Itu contoh bagaimana cara dilakukan oleh orang yang mempunyai hasad dengki kepada kita. Kita mungkin seorang yang asalnya baik, tetapi walaupun kita seorang yang baik, kita tidak sempurna. Maka kita terjebak dengan sebab kecuaian kita sendiri. Jadi itu contoh kenapa Al-Quran menceritakan kepada kita bagaimana syaitan menggunakan janji manis, kan, kata-kata manis untuk memperdayakan kita, untuk menawan hati kita. Maka itu antara pelajaran yang cukup penting yang kita perlu berhati-hati apabila kita berhadapan dalam kehidupan ini. Maka sebab itu syaitan mengatakan waqasamahuma inni lakuma, kan, laminan nasihin. Dia kata bahawa aku ni benar-benar nak bagi nasihat yang baik untuk kamu. Jadi apa yang Quran ceritakan ialah nasihat yang kononnya nasihat itu benar-benar memikat hati Nabi Adam alaihissalam dan Hawa sehingga mereka terjebak. Baik. Apa yang ingin saya nyatakan di sini berkenaan dengan aurat, supaya kita boleh melihat isu ini dengan lebih baik, iaitu Allah Ta'ala menceritakan apabila Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa terjebak dalam perangkap iblis itu, Allah Ta'ala menceritakan dalam surah Al-A'raf ayat 20, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانِ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا syaitan ni dia membisikkan fikiran yang jahat kepada Nabi Adam alaihissalam. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Setan ni dia kata bahawa Tuhan kamu tidaklah melarang kamu berdua untuk mendekati pokok ini kecuali kerana Tuhan kamu tidak suka kamu berdua menjadi malaikat ataupun kamu berdua ini kekal dalam syurga. Ya, jadi itu cara syaitan dalam memperdayakan Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa. Jadi apa yang berlaku? Kan? Apa yang berlaku? Iaitu sehingga menyebabkan terbuka aurat Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Dan ini disebut oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, yang mana dia kata dengan sebab itu maka ternampaklah aurat Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, sedangkan sebelum itu aurat Nabi Adam dan Hawa itu tertutup, dan maka terbukanya, kan, batin kerana perlanggaran hukum Allah Subhanahu wa taala, memberi kesan kepada terbukanya zahir, iaitu aurat Adam alaihissalam dan juga Hawa, sehingga benar-benar tidak ada apa pun yang menutup aurat mereka, dan terdedahlah aurat kedua-duanya, dan mereka tidak dapat menutupnya kerana malu, kan, tak dapat nak tutup dengan daun-daun syurga. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu kita fokus, sebab kita sekarang ni berada dalam minggu-minggu ataupun kita sebut bulan Syawal, yang mana ada banyak open house, kan, banyak kenduri kendara jemputan, dan masing-masing kadang-kadang dengan sebab kita ingin bergaya, kan, memakai pakaian-pakaian yang kita rasa seronok untuk kita pakai, maka kita terlupa berkenaan dengan aurat. Sedangkan dalam kisah ini, antara tujuan syaitan ini ialah untuk mendedahkan aurat Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Maka apabila kita ingin menjadi orang yang baik, cuba kita fikirkan apakah ciri-ciri orang yang baik itu, dan apakah ciri-ciri orang yang jahat. Saya ingin bagi satu contoh kepada sahabat-sahabat sekalian supaya kita nampak bagaimana Islam satu agama yang sangat mementingkan supaya kita ini menjadi orang yang baik. Sebagai contoh, ada di antara kaum lelaki yang sengaja menyimpan rambut panjang sehingga mencecah bahu. Kan, rambut dia panjang, lebih daripada telinga, bawah telinga, dan sampai ke leher, sampai ke bahu pun. Dan apabila kita tanya kenapa mereka berambut panjang, mereka menjawab itu adalah sunnah Nabi.
Yang mereka jawab itu sunnah Nabi. Jadi soalannya, apakah benar berambut panjang itu sunnah Nabi? Kan? Kalau benar berambut panjang itu sunnah Nabi, kenapa bila kita lihat tuk-tuk guru, kan, para alim ulama, para fuqaha, terutamanya pada zaman ini, kita pergi ke masjid-masjid utama, kan, kita lihat seperti Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, kita berkunjung ke Al-Azhar di Mesir dan sebagainya, kita tak jumpa pun kan ulama-ulama yang berambut panjang sampai ke bau, kan, sebagaimana yang didakwa sebagai bahawa itu adalah sunnah Nabi. Baik. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi, memang ada, kan, memang ada hadis yang menceritakan bahawa Nabi SAW berambut panjang. Kan? Tetapi yang anehnya, kenapa tidak pula para ulama berambut panjang? Sepatutnya kalau kita pergi ke masjid negara, kita pergi ke masjid-masjid besar ataupun ke pondok-pondok dan sebagainya, tuk-tuk guru semua, para alim ulama dalam negara kita semua berambut panjang, sebab itu sunnah Nabi. Tetapi sebaliknya, kan, kita lihat ulama-ulama kita semuanya berambut pendek. Maka ini yang perlu kita ketahui bila kita berbicara tentang aurat. Kan? Sebab apa? Sebabnya ialah para ulama apabila mengulas tentang yang mana sunnah sebenarnya, berambut panjang ataupun berambut pendek. Sebab dalam hadis menunjukkan bahawa Nabi pernah berambut panjang. Maka apa yang diulas oleh para ulama ialah kita berpakaian, kan, ini kaitan dengan aurat, kan. Bila kita berpakaian, hendaklah pakaian kita itu contohnya ialah salah satunya yang kita sebut sebagai pakaian takwa, kan. Pakaian takwa, pakaian yang melambangkan takwa yang ada kepada kita. Termasuklah menutup aurat, kan, menutup aurat. Kemudian kita mengelak daripada memakai pakaian syuhrah, pakaian yang melambangkan kesombongan. Dan ini yang disebut oleh para ulama bahawa hendaklah cara kita berpakaian itu melambangkan kita orang yang baik, sehingga kan walaupun berambut panjang itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW, tetapi kalau di zaman kita ini, rambut panjang itu adalah lambang kepada orang jahat, lambang kepada penjenayah. Ia adalah satu perbuatan yang dilakukan oleh penagih dadah sebagai contoh. Orang yang rosak akhlak, maka hendaklah kita berbeza dengan mereka dengan cara kita berambut pendek. Ini antara benda yang kita tidak boleh memahami sesuatu hadis-hadis Nabi itu secara literal, kan. Sebab Nabi berambut panjang, kita pun nak berambut panjang. Dia bukan setakat itu. Sebab itu dalam pengajian agama kita ada fiqh, kan. Fiqh itu ialah al-fahmu, kan, bagaimana kefahaman itu penting daripada dalil-dalil ataupun nas-nas agama yang ada. Jadi tidak semestinya bila kita berambut panjang kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab kita perlu membezakan diri kita dengan orang-orang yang jahat. Maka samalah juga bila kita sebut tentang aurat. Kan, aurat ini, mendedahkan aurat adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat. Maka kita kena berbeza. Diri kita ni kena berbeza. Apabila kita bandingkan diri kita dengan orang-orang yang jahat, perkara yang menjadi kebiasaan, yang sinonim dengan kejahatan manusia, kita perlu berbeza, kan. Kita lihat sebagai contoh, minta maaflah kalau saya sebut istilah ini, apa yang kita panggil sebagai prostitute, kan, prostitute, kan, pelacur, kan. Prostitute ini, cuba lihat di tempat-tempat tertentu, di ibu kota sebagai contoh, di lorong-lorong jalan-jalan tertentu yang saya tak mau sebut lorong ataupun nama jalan itu, tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat sekalian sedia maklum, cuba kita lihat di tempat-tempat macam tu, bagaimana pakaian prostitute ini. Kita boleh lihat, kan, mereka pakai dengan pakaian yang menjolok mata, kan, pakaian yang begitu memberahikan. Malah kalau kita lihat
golongan pondan sekalipun di lorong-lorong tertentu, jalan tertentu di ibu kota pun mereka memakai dengan pakaian yang macam tu. Maka dengan sebab tu kita mesti berbeza dengan mereka. Attitude kita, sikap kita, akhlak kita, peribadi kita mesti berbeza dengan mereka. Cuma masalah kita ialah bila kita dalam musim perayaan ini, kan ipar duai datang ke rumah, kan rumah kita penuh orang ramai dan sebagainya, kita berada dalam kesukaran kerana bagi kaum wanita mereka terpaksa sentiasa bertudung sebagai contoh, kan pakai pula tutup aurat. Macam mana pakai mesti long sleeve, bila tutup aurat mesti long sleeve, kan sampai pergelangan tangan, baju pula, kain yang dia pakai dan sebagainya menutup hampir keseluruhan badan. Orang lelaki ataupun ustaz-ustaz sedaplah sebutkan wajib tutup aurat, tapi dia tidak tahu bahawa kaum wanita ni dengan memasaknya di dapur, kita tahu bahang, kehangatan, panasnya dapur, api yang ada di dapur itu berpeluh-peluh dengan tudung yang terpaksa kita pakai dan sebagainya. Cuba bayangkan kalau ustaz-ustaz ni, kaum lelaki yang sedap disuruh tutup aurat dan sebagainya, kalau mereka sendiri yang terpaksa pakai tudung sepanjang masa dalam rumah, dan dalam rumah kena pakai tudung, duduk dekat api lagi di dapur tu, boleh rasa bagaimana sukarnya keadaan itu. Jadi itu antara cabaran bagi wanita mukminat, kan, muslimat, mukminat, untuk mematuhi perintah dan juga larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa yang sama kita tak mau, kita akui walaupun sukar untuk kita menutup aurat dengan sempurna, tapi pada masa yang sama kita tidak mau terjebak dengan perangkap syaitan untuk mendedahkan aurat manusia. Jadi apabila kita lihat dalam kehidupan kita ni, banyaklah benda-benda yang menjadi yang kita boleh lihat bagaimana manusia mulai terjebak, yang mana mereka membuka aurat masing-masing, dan itu memang antara tujuan syaitan. Contohnya ialah, cuba lihat sekarang ni, blackmail, bagaimana setengah-setengah suami, kan, yang suka menonton video-video ataupun gambar-gambar tertentu dan sebagainya, kemudian akhirnya mereka ni berkenalan, entah siapa pun kita tidak tahu, sama ada melalui media sosial dan sebagainya, kemudian mereka berkawan, dan akhirnya kononnya wanita itu menyuruh suami-suami tadi untuk buka pakaian. Abang buka baju, saya buka baju. Abang buka pakaian bawah, saya buka pakaian bawah. Jadi masing-masing buka pakaian. Kemudian akhirnya terdedah aurat, kan, terdedah aurat. Dan itulah yang dilakukan oleh syaitan, kan, oleh iblis kepada Nabi Adam AS dan juga Hawa. Kan, apabila terdedah aurat, sebenarnya perhubungan komunikasi itu dirakamkan, kan, dirakamkan, sama ada mangsa itu adalah para suami ataupun mangsa itu adalah para isteri yang curang kepada pasangan masing-masing. Tetapi isu yang ingin saya sebut ialah ini antara teknik dan juga taktik yang dilakukan oleh syaitan kepada Nabi Adam AS dan juga Hawa, iaitu untuk mendedahkan aurat mereka. Dan itulah juga yang dilakukan oleh syaitan-syaitan moden di kalangan manusia, iaitu mendedahkan aurat manusia, dan kemudian aurat yang terdedah itu dirakamkan, kan, dirakamkan, dan maka berlakulah yang kita kata blackmail. Dan mereka ugut dengan video-video dan gambar-gambar itu, kan, kalau tak bayar kepada saya, kan, tak transfer duit sebanyak RM2,000, RM3,000 dan sebagainya, maka saya akan viralkan video ini ataupun gambar ini. Maka mangsa ketakutan, sama ada mangsa itu perempuan ataupun lelaki, kita boleh baca dalam media yang dilaporkan bagaimana tak kira sama ada lelaki ataupun wanita, kedua-dua ini menjadi mangsa. Maka kita bayar kepada syaitan-syaitan ini RM2,000. Tak cukup RM2,000, dia tambah lagi, dia kata mesti RM10,000 dan sebagainya.
Maka dalam media kita boleh lihat bagaimana ada orang yang mengalami kerugian belasan ribu ringgit, puluhan ribu ringgit, dan ada yang ratusan ribu ringgit dengan sebab perbuatan mendedahkan aurat, buka baju, buka seluar dan sebagainya. Sebab itu bila kita baca Al-Quran, kisah yang berlaku kepada Nabi Adam AS dan juga Hawa ini, kita kena ambil itu sebagai panduan kepada kita. Kita jangan terjebak, kita kena hati-hati, kena ingatkan diri kita bahawa ini adalah cara syaitan untuk merosakkan diri kita. Maka bila terjebak dalam perangkap seperti ini, bukan sahaja kita berdosa, kan, bukan sahaja itu adalah perbuatan haram, kerana kita melakukan perbuatan yang begitu mengaibkan, buka pakaian di hadapan lelaki dan perempuan ajnabi, kan, yang bukan suami ataupun isteri kita. Malah kita juga mengalami kerugian di atas dunia kerana wang yang kita simpan selama ini hilang habis semua. Ada yang terpaksa berhutang dengan saudara mara dan sebagainya. Maka sebab itu Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang strategi, kan, teknik, taktik iblis dalam memperdayakan manusia supaya kita dapat mengambil pelajaran. Baik, maka berbalik kepada keadaan kita sekarang ni di waktu hari raya ini, bulan Syawal, maka banyak open house dan sebagainya. Maka kita nak pakai macam mana? Dan kita nak pakai macam mana? Adakah kita tak boleh sinsing lengan kita ni sampai ke situ sebab kita berada di dapur, nak basuh pinggan mangkuk dan sebagainya, nak masak, sediakan makanan. Sebab kalau pakai baju yang tidak sesuai, macam-macam benda yang boleh jadi apabila kita berada di dapur. Apakah kita perlu pakai stokin? Kan, nanti kita pakai stokin, licin, kita boleh jatuh di dapur. Kita juga perlu melakukan risk assessment, kan. Kita perlu menilai, kan, risiko. Kita perlu tengok risiko-risiko yang ada di dapur. Ada kawan-kawan kita yang patah tangan, patah kaki, patah punggung dan sebagainya. Banyak benda yang berlaku kerana jatuh sebab tergelincir di dapur, di tangga dapur, dalam bilik mandi, dalam tandas dan sebagainya. Jadi kita tidak mahu dalam keadaan kita nak tutup aurat, nak jaga aurat kita ni untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba timbul masalah lain. Maka ini antara perkara yang saya rasa penting untuk kita lihat berkenaan dengan perkara seperti ini. Baik, maka antaranya ialah dalam mazhab Syafi'i, memang bila kita bercakap tentang aurat perempuan ni, kita sedia maklum bahawa aurat perempuan ni seluruh wajah, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tapak tangan. Itu kita sedia maklum. Jadi kalau begitu kita perlu pakai stokin, kan. Tapi bila kita pakai stokin, itulah masalah dia, kan. Nanti kita tergelincir, kan, sebab kita berada di dapur. Kecuali kita beli stokin yang ada tapak getah ataupun yang sesuai, yang boleh mengelak daripada berlaku yang boleh menyebabkan tergelincir dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Baik, maka kalau kita lihat berkenaan dengan isu ini, maka kita akan dapati bagaimana para ulama telah membahagikan aurat ini kepada beberapa kategori. Kan ada istilah seperti aurat mukhaffafah, aurat ringan. Ada aurat mughallazah, aurat yang berat, yang mana dia macam najis, macam najis, kan, najis mutawassitah, kan, najis pertengahan, najis mukhaffafah, najis ringan, najis mughallazah, najis berat dan sebagainya. Jadi Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatuh, dia telah menyenaraikan pendapat-pendapat para ulama berkenaan dengan aurat. Terutamanya bila kita bercakap tentang aurat ini, ialah sudah tentu berkenaan dengan aurat kaum wanita.
Tapi sebelum saya sebut tentang apa yang dinyatakan oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili, kita dapati bagaimana para ulama para ulama juga mengajar kepada kita bagaimana orang lelaki, walaupun secara umumnya kita kata aurat lelaki ni antara pusat dengan lutut. Tetapi di sana ramai ulama-ulama yang menyatakan bahawa mereka sentiasa memakai baju, kan, walaupun tidak berbaju itu dibolehkan bagi kaum lelaki. Dan kenapa? Kerana sifat malu yang ada itu adalah satu kemuliaan sebenarnya. Maka bagi kaum lelaki, dalam sewaktu kita berhari raya dan sebagainya, kalau kita boleh mencontohi akhlak dan peribadi yang ditunjukkan oleh para ulama, termasuk Al-Imam An-Nawawi dan sebagainya, maka perbuatan hanya pakai kain pelekat, kan, pakai seluar saja, tak pakai baju, walaupun kita berada di hadapan ipar duai, kan, dalam rumahmu, orang ramai dengan anak cucu dan sebagainya, walaupun itu dibolehkan, tetapi akhlak yang ditunjukkan oleh para ulama ialah mereka sentiasa sentiasa menutup bahagian atas badan. Ini kaum lelaki. Sebab itu amalan seperti ini sebenarnya mendidik kita untuk kita mempunyai rasa malu, walaupun yang ada dalam rumah itu tak ada orang lain, hanya ipar duai kita saja, kan, suami kepada adik kita, kan, suami isteri kepada adik-beradik kita dan sebagainya. Tetapi bila kita didik diri kita untuk mempunyai rasa malu, maka itu akan lebih terjaga, kan, hubungan kita dengan ipar duai. Supaya masing-masing menjaga pandangan. Jadi itu yang bagusnya yang ditunjukkan oleh para ulama kepada kita, walaupun aurat lelaki itu hanya antara pusat dengan lutut. Baik, berbalik kepada isu kaum wanita pula, dan kaum wanita, Dr. Wahab Az-Zuhaili ini dia satu ulama yang kita kata ulama dalam mazhab Syafi'i yang terkenal lah, kita kata ulama contemporary pada zaman ini, yang mana dalam kitabnya Al-Fiqh Islami wa Adillatu yang menjadi rujukan bagi para pelajar dalam bidang syariah di universiti-universiti dalam negara, luar negara dan sebagainya, yang mana dia menyatakan bahawa dia menyenaraikan perbahasan para ulama. Jadi kesimpulan ringkas yang saya boleh sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah kalau kita berada di dapur sebagai contoh, macam mana kita nak masak, kita nak basuh pinggan dalam keadaan kita memakai baju yang sampai menutup pergelangan tangan, jadi itu saya tentu sukar. Maka itu yang disebut oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili tentang pendapat-pendapat para ulama berkenaan dengan aurat-aurat yang ringan dan juga yang disebut sebagai aurat pada waktu bekerja, sehingga dibolehkan untuk kita singsingkan bahagian lengan bawah, maknanya tapak tangan sampai ke siku ni. Sebelum siku tu kita boleh singsingkan pakaian kita untuk keselamatan kita dan juga untuk keselesaan kita, untuk kita sewaktu kita berada di dapur. Maka itu dimaafkan, kan, itu dimaafkan. Samalah juga dengan tapak kaki seperti Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Ini yang dibahaskan oleh para ulama. Memanglah yang bagusnya kita pakai stokin, tetapi bila kita berada di atas dalam rumah dengan keadaan tilesnya, kan, kalau kapet tu okey, kan, tapi kalau tikar, getah dan sebagainya, itu boleh menyebabkan kita jatuh dengan keadaan di dapur, tahulah, dengan berminyaknya, dengan air tumpah dan sebagainya. Maka yang lebih selamat, yang lebih selesanya ialah kita tidak memakai stokin. Jadi itu adalah apa yang disebut oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili. Terdapat pendapat-pendapat para ulama yang boleh kita guna, kan, tapi yang penting kita jangan sengaja untuk memakai pakaian untuk menarik perhatian lelaki ajnabi kepada kita. Sebab itu, kalau itu yang kita lakukan, maka kita termasuk dalam telah termasuk dalam tujuan ataupun matlamat syaitan untuk mendedahkan aurat sebagaimana yang telah syaitan lakukan kepada Nabi Adam AS dan juga Hawa. Jadi saya berhenti setakat itu untuk bagi peluang sekitar
15 minit kalau ada di kalangan sahabat-sahabat sekalian, kalau ada sebarang soalan berkaitan, sama ada berkaitan secara langsung dengan tajuk kita pada pagi ini ataupun apa-apa sahajalah yang sesuai. Saya serahkan semula kepada Puan Moderator. Dipersilakan. Wallahualam. Baik, silakan jemaah kalau ada apa-apa persoalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maknanya stokin tangan dan stokin kaki tu dimaafkanlah. Kalau di rumah kita tak pakai walaupun ada tetamu luar kan, yang bukan mahram. Ya, mengikut apa yang disebut oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatuh, wallahu a'lam, dia menyebut tentang aurat waktu bekerja, kan, aurat waktu bekerja. Jadi bila kita bekerja, contohnya kita bekerja di dapur sebagai contoh, kan. Jadi kalau kita pakai stokin tangan, stokin kaki itu boleh menyebabkan menjadi halangan untuk kita melakukan kerja itu, maka dimaafkan kalau kita dedahkan sedikit apa yang perlu. Maksudnya kalau dia dekat sinki itu kan kita nak kena basuh pinggan mangkuk, sudah tu kita kena sing-sing sedikit dengan baju kita yang panjang tu, maka itu dimaafkan sebagaimana yang disebut, dimaafkan. Itu yang disebut oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili. Sehingga kan contoh satu lagi ialah kalau kita di bendang sebagai contoh, kan, kaum wanita yang pergi ke bendang, kadang-kadang bila masuk bendang ni kena angkat sikit kain ataupun pakaian yang ada, nampak sikit betis. Maka itu juga antara contoh mudah lah dalam suasana kita ni, kalau kita bercakap tentang buat padi, buat bendang sawah ni, yang mana bila kita bekerja sudah tentulah terdedah sedikit tempat-tempat yang tertentu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, silakan kalau ada soalan-soalan lain berkaitan dengan aurat di musim perayaan kita. Macam mana pun Ustaz, kan kita tetap juga orang kata kalau boleh berusaha menutup sebaik mungkin selagi kita boleh lah, maksudnya kan. Jangan kita sengaja pula pergi sing-sing lengan, buat-buat sibuk tu kan maksud saya. Dia wallahu alam, sebenarnya Allah Ta'ala maha mengetahui, kan, Allah Ta'ala maha mengetahui termasuklah apa yang ada dalam hati kita. Jadi kalau kita macam Puan kata, kita buat-buat sibuk, kan, supaya orang boleh tengok aurat kita apa semua itu, maka Allah Ta'ala sudah tentu mengetahui. Itulah yang niat kita yang sebenarnya. Tapi tujuan kita bercakap ini adalah untuk menyatakan bahawa ada sedikit kelonggaran bagi orang yang mengalami kesukaran untuk mematuhi hukum hakam itu, maka ada beberapa kemudahan dalam agama. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Baik, ada soalan lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya tentang isu orang lelaki berambut panjang. Saya ada anak saudara, dia rambut panjang lah sikit, lelaki lah. Tapi dia bukan dia punya niat dia tu kerana nak ikut sunnah ke apa, tapi atas kesihatan. Macam rambut dekat depan tu dia macam sulah kan, macam tak ada rambut. Jadi bila adalah dia buat tu macam sesuai rambut belakang tu panjang sikit. Macam tu kalau macam mana? Macam kita kata atas dasar kesihatan. Bukanlah kesihatan tapi yalah kesihatan lah kan, kalau rambut ada masalah. Benda-benda aib. Ya. Wallahu alam. Dia macam ni. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, agama kita ni sangat cantik, kan, sangat cantik. To the extent that kalau kita ada sesuatu keaiban, memang kita disuruh tutup keaiban tersebut. Saya bagi contoh lah, mudah untuk sahabat-sahabat faham. Contohnya kening, kan, bulu kening kening kita, kan. Kening kita ni setengah-setengah orang, tak kira lah lelaki ataupun perempuan, kadang-kadang dia terlalu lebat sampai bersambung. Kening ni bersambung, tebal dan dia bersambung.
Bila dia tebal dan bersambung, kita tengok muka orang tu, kita tengok pun takut. Kan? Kita tengok pun takut. Jadi kalau kita, katalah kita ni orang perempuan, kita ada suami tengok pun alahai. Kan? Dahlah mengerikan, menakutkan. Kemudian nanti, jadi hubungan tu jadi tak berapa elok lah. Tak berapa elok. Maka sebab itu, walaupun tu tak disebut sebagai cacat, tapi sebab dia mengaibkan, maka diharuskan, maksudnya dibenarkan untuk wanita itu cukur bulu kening dia supaya nampak normal, supaya macam orang lain. Tidaklah tebal sangat sampai tengok pun menakutkan. Jadi itu contoh yang saya boleh kongsi bagi menunjukkan kepada sahabat-sahabat sekalian bahawa agama kita ni dia bukanlah terlalu strict sampai tahap kalau aib, kalau memalukan, kalau menyebabkan kita stres pun kita tak boleh juga buat. Bukan macam tu. Yang penting kita boleh hidup macam orang lain. Jadi samalah dengan soalan tadi, kalau bahagian rambut kita ni ada aib yang tertentu, kan dia adalah berlaku keaiban yang tertentu. Boleh tak kita panjangkan rambut ataupun kita buat plastic surgery dan sebagainya. Dia semata-mata cosmetic surgery, kan, semata-mata cosmetic surgery sebab nak bagi cantik je, yang tu memang tak dibenarkan, kan. Contohnya hidung kita, elok dah hidung kita tapi kita rasa tak cukup mancung, maka kita nak mancungkan lagi, maka itu dilarang, kan? Itu diharamkan. Tapi kalau hidung kita tu mengaibkan, orang tengok pun orang ketawa tengok, nampak pelik, maka plastik kita kata cosmetic surgery dengan sebab hidung kita tu mengaibkan, memalukan, maka itu dibenarkan. Ya? Jadi kita kena bezakan tu. Kita kena bezakan. Badan kita, kan, ada bahagian tertentu anggota badan kita yang sangat buruk, mengaibkan. Dia tak sama macam manusia normal. Maka itu dibenarkan cosmetic surgery. Kan, cosmetic surgery yang tak dibenarkan ialah apabila dia semata-mata kosmetik sebab nak bagi cantik. Kita dah elok dah, tapi nak bagi cantik. Maka itu yang tidak dibenarkan dalam agama. Jadi berambut panjang sama. Berambut panjang yang penting jangan bagi nampak kita ni macam samsing. Kan, macam orang jahat. Orang tengok kita ni, anak kita sebagai contoh, orang tengok anak dia ni macam penagih je. Yang tu yang kita tak mau. Kan, kita berambut panjang, kita ada sebab yang kukuh, tapi make sure bila kita berambut panjang tu ataupun kita berpakaian dengan cara macam mana pun, kita nampak sebagai orang baik. Nampak sebagai orang yang mulia. Jangan nampak sebagai penjenayah, jangan nampak sebagai orang jahat. Itu yang saya maksudkan tadi. Wallahu a'lam. Baik, faham Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Okey, Ustaz, kita raikan ada soalan di bahagian komen. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita menyiram pokok di sekitar rumah kita di taman perumahan, adakah kita kena pakai stokin tangan dan kaki sebab ada saja orang yang lalu lalang di depan rumah kita? Terima kasih. Baik, wallahu a'lam. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, memanglah sama ada kaki itu aurat ataupun tidak, ia menjadi perbahasan di kalangan para ulama. Yang ni yang kita kena faham dulu. Yang kita kena faham yang pertamanya ialah apakah pendapat ulama tentang kaki kaum wanita. Baik, pendapat jumhur ulama termasuk mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan juga sebahagian besar ulama mazhab Hambali, mereka mengatakan bahawa kaki wanita ni adalah aurat. Bila aurat, maksudnya kita wajib tutup. Wajib tutup ni ada dua cara. Kan, ada dua cara. Sama ada kita tutup dengan kita pakai stokin, bahasa mudahlah kan, pakai stokin kasut ke apa ke, ataupun kita tak pakai stokin tapi kita labuhkan pakaian. Kan, kita labuhkan pakaian. Itu dari segi pakaian lah. Ataupun kita tahu orang lalu lalang, kita sembunyikan kaki kita tu di balik-balik pasu. Nampak orang datang, kita pergi dekat-dekat tempat yang boleh melindungi kaki kita. Itu kalau kita berpegang kepada pendapat jumhur ulama. Kan? Pada masa yang sama, ada juga ulama yang berpendapat bahawa kaki perempuan itu bukan aurat. Contohnya qaul mu'tamad dalam mazhab Hanafi. Sebab tu kita tengok kadang-kadang
kaum wanita daripada negara-negara tertentu, masa dia tawaf tu kan, dia masa kita pergi Masjidil Haram tu kan, kita nampak dia tak pakai stokin pun. Itu contoh bagaimana memang ada. Dan mereka ni terutamanya di kalangan mazhab Hanafi, daripada Turkinya, negara-negara Islam yang tertentu. Dalam mazhab Syafi'i pun ada ulama mazhab Syafi'i yang berpendapat bahawa kaki bukan aurat, seperti Imam Muzani Al-Muzani rahimahullahu taala. Dia antara ulama yang berpendapat bahawa kaki itu bukan aurat. Jadi apabila berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama ini, maka yang bagusnya ialah kita al-khuruj min al-khilaf mustahab, kan, kita cuba mengelak daripada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi selagi kita terdaya, termampu tutup kaki, kita tutup. Jadi kalau katalah tempat yang senang untuk kita tutup. Tapi kadang-kadang kita berada di tempat yang susah kan untuk kita jaga, maka kita harap Allah Ta'ala maafkan, sebab ia termasuk dalam perkara yang para ulama berbeza pendapat. Kalau kita tengok contohnya, kalau saya boleh sebut ulama muhaqqiqin dalam mazhab Syafi'i seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia sebut tentang hal ni dalam kitab Majmu' dia. Dia kata Imam Abu Hanifah, Al-Thawri dan juga Al-Muzani mengatakan bahawa kaki itu bukan aurat. Tapi saya bukan bermaksud menggalakkan sahabat-sahabat semua supaya jangan pakai stokin. Tak, isteri saya pun pakai stokin. Cuma tujuan saya bercerita ni ialah bila kita dalam musim perayaan ataupun macam tadilah kita siram pokok bunga ataupun kita pergi tempat-tempat yang mana susah untuk kita jaga tentang kaki ni, ada sedikit kelonggaran di situ, kan, supaya kita tidak terlalu bebankan diri kita ini, kan. Di situ kita akan nampak ada keringanan, ada kemudahan. Tapi pada masa yang sama jangan take for granted pula, kan, jangan ambil mudah, jangan buat tak tahu tentang aurat. Jangan macam tu. Kita ni pertengahan. Kita jaga perintah dan larangan Allah. Pada masa yang sama, kalau ada kemudahan keringanan tu, kita ambillah kemudahan dan keringanan yang Allah Ta'ala bagi itu, supaya kita tidak terlalu terbeban. Contohnya satu lagi, ulama Hanabilah seperti Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni dia sebut, telah berkata Imam Abu Hanifah bahawa kedua-dua kaki itu bukan aurat kerana ia adalah satu benda yang biasa kelihatan. Jadi itu contoh apa yang disebut oleh imam besar dalam mazhab Hanbali. Dan kalau kita tengok, saya sempat tengok di sini fatwa mufti wilayah pun dia ada sebut bahawa kami pendapat yang mengatakan kaki perempuan itu adalah aurat lebih selamat, lebih berhati-hati dan keluar dari khilaf. Maknanya benda tu khilaf. Jadi kalau tempat yang susah tu tak apalah, kita harap Allah Ta'ala maafkan, tapi seboleh-bolehnya kita tutup. Wallahu a'lam. Okey, silakan kalau ada soalan lain. Kalau tak ada, kita berhenti sekadar ini. Okey, tak ada ya. Ada sahabat yang bertanya di ruangan komen tadi, ada lagi satu soalan yang saya terdelete. Kalau sahabat tu masih ada di dalam link, boleh ulang soalan tak? Saya tak sempat nak bacakan tadi, saya lost connection. Okey, tak ada. Kalau tak ada, saya kira sekadar ini dahulu pertemuan kita. Semoga kita semua dapat dibukakan dada kita agar kita dapat memahami dengan sebenar-benarnya dan juga dapat mengaplikasikan apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz pada pagi ini, insya-Allah. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Al-Fadhil Ustaz untuk sama-sama kita tangguhkan dengan sedikit bacaan doa ataupun kata-kata penutup daripada Ustaz, dan seterusnya tasbih kafarah serta suratul Asr. Silakan Ustaz. Baik, sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan, perempuan, kaum mukminin, mukminat, marilah kita pada pagi ini kita melazimi doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca pada waktu pagi, iaitu Allahumma inni
As'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz.